بداية صنعا ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصلاة الأرض، وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا برحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المسند تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bermula syarat maaf daripada segala yang tersebut itu kesukaran melahirkan dia. Beberapa masalah najis yang disebut yang mana dimaafkan daripada beberapa najis itu, maka itu semuanya terkembali kepada satu syarat saja, ialah syarat dimaaf ialah dengan katanya bermula syarat maaf daripada segala yang tersebut itu, daripada segala najis-najis yang sudah disebut, itu ialah kesukaran, susah. Meliharakan dia. Melihara ni makna nak jaga. Nak jaga supaya tak kena najis itu susah. Kesukaran melihara akan dia makna susah nak jaga. Seperti tai tikuh kat rumah masalah. Kalau kita nak jaga supaya tak masuk, itu susah. Itu maksudnya kesukaran meliharakan dia. Nak jaga supaya tak kena najis yang tersebut tu susah. Itu semuanya. Itu kaedah yang umum, kaedah memaafkan daripada najis, daripada beberapa najis. Faidatun. Tiada wajib basuh telur dan anak apabila keluar keduanya daripada faraj. Dan jika tiada bersentuh dengan najis yang basah. Tiada wajib basuh telur. Kalau jenis ayam, jenis burung. Dan anaknya jenis lembu, jenis kambing, jenis kucing, jenis manusia. Itulah anak. Bukan anak yang daripada telur. Dia memang dua itulah. Tiada wajib basuh telur. Setengah binatang tu bertelur. Ghalibnya binatang yang tidak ada ini. Tidak ada cuping telinga ni dia bertelur. Kita tengok ghalib. Ghalib ke binatang yang tidak ada cuping telinga tu dia bertelur. Dan anak maknanya binatang yang jenis beranak. Yang ada cuping telinga tu, yang ada benda ni, maka ghalibnya beranak. Tiada wajib basuh telur, tak wajib kita membasuhkan telur dan anak apabila keluar keduanya anak atau telur atau anak daripada faraj, daripada situlah. Jadi tapi jika tiada bersentuh ketika dia keluar tu, jika tidak bersentuh dengan najis yang basah. Ketika dia keluar tak sentuh dengan najis yang basah, maka tak wajib kita basuh. Maksud telur. Apabila ayam ke itik ke burung ke, apabila dia bertelur tu, maka telur ketika dia keluar daripada ayam, ketika dia keluar tu tak bersentuh dengan najis yang basah. Maka telur tu tak payah kita basuh. Kalau orang dulunya, ketika nasi gelegak tu, dia ambil telur letak dalam puyuk nasi. Mana tak payah kita basuh.
Maknanya kalau selepas pada ayam bertelur tu, sekiranya telur tu kalau keluar tak bersentuh dengan najis yang basah, maka boleh kalau kita nak letak dalam poket sembahyang tu, tidak membatalkan sebab telur tak najis. Tapi kalau bersentuh dengan najis yang kering pun tak apa juga. Tak mengapa juga. Contohnya dia keluar kering, lain pula ia jatuh di atas tahi ayam yang kering. Maka dia tak terjangkit jadi najis sebab dia kering sama kering tidak terjangkit. Tetapi kalau keluar tu dia bersentuh dengan najis yang basah, maka itu tak boleh lah. Kita kena basuh dulu lah. Nak letak dalam poket solat tak boleh. Nak rebus jadi najis lah nasi tu. Air tadi tu. Jadi maknanya itu masalah telur. Anak pun begitu juga. Apabila kucing ke beranak, apabila kambing ke beranak, maka anak tu, kalau kita kata kucing, dia beranak. Maka anak ketika keluar tu tak bersentuh dengan najis yang basah. Maka anak tu adalah suci. Sebab tu anak kucing baru lahir, lepas tu dia lahir dia keluar daripada ibu dia tu tidak bersentuh dengan najis yang basah. Kalau kita nak ambil letak dalam poket nak solat, tak mengapa. Itulah makna katanya kalau tak bersentuh, maknanya dia duduk dalam perut ibu dianya, itu kita tak kira. Kita kira ketika apabila dia keluar, adakah bersentuh dengan apa dia? Dengan najis yang basah ke tidak. Kalau tak bersentuh, mana suci tu. Sebab telur tu dah suci. Kat kulit dia ni lah, ada bersentuh ke tak bersentuh dengan najis yang basah. Abi? Masalah. Ini suatu masalah lain pula. Umpamu kucing. Umpamu kucing. Mana kucing dan sebagainya. Dan ayam. Dan kanak-kanak. Kucing ke, ayam ke, kanak-kanak yang tak balik ke, atau lain-lain lagi ke. Memakan najis. Kucing atau lain-lain. Kucing ke, harimau ke, ayam itik, kanak-kanak, katalah monyet ke masalah, katalah apa-apa binatang sekalipun, janji benda yang tak berakar. Semua perkara itu tu memakan najis. Dia ada makan najis. Tengok dulu apa dia nak cerita. Memakan najis. Maka gaib ia. Maka gaib ia umpama kucing dan ayam atau kanak-kanak tadi. Gaib mana gaib daripada mata kita. Maka gaib ia mana dia gaib daripada mata kita. Dia pergi ke mana-mana cara dia lah. Pada nazar, sekira-kira pada nazar akal. Sekira-kira pada tilik kepada kiraan akal kita. Dapat sampai ia, sekira pada kiraan akal kita, dapat sampai ia umpama kucing dan ayam dan kanak-kanak tadi, kepada tempat air yang dua kalah. Boleh jadi dalam masa gaib tu dia pergi kepada tempat yang ada air dua kalah. Dan minum ia. Dan minum ia. Ia umpama kucing dan ayam dan kanak-kanak tadi. Padanya pada tempat air yang dua kalah. Kemudian maka ia minum pada air yang kurang daripada dua kalah. Kemudian kita tengok pula dia datang minum pada air yang tak sampai dua kalah. Atau
benda yang cair, minum sup ke masalan, dia minum jus ke masalan, yang lain daripada air, atau minum pada susu ibunya, isaplah. Minum pada susu ibunya, dada ibu dia, ibu sendiri atau orang lain, atau perempuan yang lain daripada ibu dia, maka tiada dihukum najis air itu. Kalau dia minum ke air, air itu ini air yang tak sampai air yang kurang daripada 2 kalah, maka tiada dihukum najis air itu ini air yang kurang daripada 2 kalah. Dan yang cair itu yang lain daripada air. Kalau dia datang minum susu masalah, atau minum sup ke masalah, dan susu ibunya. Kalau dia datang minum susu ke ibu dia, isap. Kerana kita berpegang, kita kerana kita berpegang, berpegang, berpegang. Kita buangkan alif. Kerana kita berpegang yakin suci asal dahulu daripada minum ia padanya. Dan lagi kerana ihtimal akan suci mulutnya. Kerana dapat pada akal kita, kerana dapat pada akal kita, pada kiraan akal kita, ia minum pada air 2 kalah itu. Jadi kita tak dihukumkan dengan najis, dia katanya kerana kita berpegang yakin suci mulut dia. Suci mulut dia asal, pada asal. Dahulu daripada minum ia padanya. Begitu. Jadi kita bagi nampak masalah dia dulu, apa yang dia nak cerita. Contohnya, katakanlah kat kawasan rumah kita tu ada sungai. Ada sungai, artinya ada kolam. Kat kawasan kampung kita, kat kawasan rumah kita, adalah sungai ke, adalah kolam ke, masalah. Kemudian pula ini belum nak masuk ceritanya, kita buat gambaran dulu. Kita gambarkan rumah kita. Cuba kita buat gambaran, ini rumah kita. Lepas tu di depan rumah kita ada air 1 baldi. Kita bagi gambaran begitu dulu. Di depan rumah kita ada air 1 baldi. Memanglah tak sampai 2 kalah lah 1 baldi tu. Kita nak cerita apa benda-benda dalam lakonan dulu. Kemudian ada pula seekor kucing. Ada seekor kucing. Kucing itu kita bela ke atau tak bela ke, samalah. Jadi bagi nampak gambaran kita, dalam kawasan rumah-rumah kita atau dalam kawasan kampung kitanya ada sungai, artinya ada kolam, artinya ada telaga. Lepas tu di depan rumah kita atau kat tepi rumah kita ada simpan air 1 baldi. Kemudian ada pula seekor kucing. Maka masuk cerita kita. Adalah seekor kucing tu kita tengok dia sedang makan tikus. Kita tengok ada seekor kucing itu dia sedang makan tikus. Maka memanglah tikus itu bangkai. Tikus itu bangkai. Maka dia mulut dia ketika dia makan tikus tu memanglah mulut dia tu kena najis, mutanajis. Tengok. Contohnya
kita tengok dia makan tikus tu pukul 8 pagi tadi. Tengok dia duk makan tikus sampai berdarah kat mulut dia. Nampak lekat darah kat mulut dia. Bila tu pagi tadi? Pukul 8 pagi tadi. Kemudian apabila kita tengok dia makan tikus, kita pun biarlah. Tak padulah, tak pedulilah kepada dia. Sebab dia makan cara dia lah. Kemudian apabila pukul 12 tengah hari, apabila masuk zuhur masalah, apabila tengah hari itu, jadi pukul 8 pagi tadi. Kemudian berapa jam pula nak sampai tengah hari? Kita katanya 3-4 jam jugalah. Sampai lebih kurangnya kita tengok dia pagi tadi, dia duduk makan tikus. Kemudian lebih kurang masanya 3-4 jam masalah, kita jumpa pula kucing yang sama tadi datang minum air dalam beldi kita. Datang minum air kat beldi kita. Tapi kucing dia jilap kan. Tak apalah. Dia datang minum air kat beldi kita air yang sampai yang tak sampai 2 kalah, air yang mutlak yang kita sedia untuk nak ambil wuduk. Maka di situlah nak tanyanya, air dalam beldi itu najis ke tidak? Air dalam beldi itu najis ke tidak? Dihukum najis, mutanajis ke tidak? Sebab kucing yang makan tikus tadi, pagi tadi, dia datang jilap air kat beldi kita waktu tengah hari. Kalaulah fardunya, kalau kucing itu kita tengok dia sudah dia makan tikus, dia datang jilap air kita, maka memanglah air kita tu jadi mutanajis. Sebab sudah makan, dia jalan-jalan datang kepada beldi air kita, dia minum terus air kat beldi kita. Itu memanglah najis. Tetapi fardu masalah kitanya, kita tengok seekor kucing itu pagi tadi, dia makan tikus. Pukul 8, pukul 9 pagi tadi itu dia ada makan tikus. Kemudian, tengah hari pulanya, kucing yang sama itulah datang minum air yang ada ke depan rumah kita. Pada air itu satu beldi tak sampai 2 kalah. Maka, nak tanyanya air dalam beldi yang dijilap oleh kucing tadi, air itu mutanajis ke tidak? Jawabnya tidak. Walaupun kucing tu kucing yang sama yang kita tengok dia makan tikus. Sebab apa? Sebab dalam masa pukul 8, pukul 9 pagi tadi sampai waktu tengah hari itu ada masa yang luas. Masa yang luas boleh jadi selepas pada dia makan tikus, dia pergi kepada sungai kemasalan, dia pergi kepada kolam kemasalan, dia pergi kepada telaga kemasalan, dia jilap air di situ. Dia dah minum air ke situ. Maka apabila waktu tengah hari, dia datang minum air kat rumah kita. Jadi maknanya dalam fardu kita, dalam keadaan, dalam kiraan akal kita boleh jadi selepas pada dia makan tikus tadi, dia dah pergi ke sungai. Dia pergi minum air kat sungai, mana seolah kata bersihkan mulut dia. Mulut dia dah cuci sebelum pada dia nak datang minum air ke depan rumah kita yang tak sampai 2 beldi tadi. Yang tak sampai 2 kalah tadi. Sebab tu, dengan sebab itulah kita hukum kata air yang dalam beldi dan depan rumah kita ni tak najis. Sebab boleh jadi. Begitu juga kalau ayam pun sama. Ayam, kalau kita tengok seekor ayam tu, pagi tadi tengok ayam tu dia makan najis. Katalah najis mana-mana sekalipun. Kita tengok ayam tu pagi tadi tu tengok dia makan darah kering masalah. Dia makan darah. Tak, katalah makan tak ayam katalah. Lepas tu tengok pagi tadi. Maka apabila tengah hari ni kita tengok ayam yang sama tu juga datang minum air yang depan rumah kita dalam beldi yang tak sampai 2 kalah. Maka antara pagi tadi sampai tengah hari ni masa yang boleh jadi pada akalnya ayam itu dah pergi ke tepi sungai minum air kat sungai. Begitu. Begitu juga kalau kanak-kanak umur 4-5 tahun ke masalah, kita tengok dia masa 4 tahun, 5 tahun gitu, 4-5 tahun gitu, dia tak boleh jadi tak tahu cuma cuci lagi. Najis tak najis tu boleh jadi tak tahu lagi. Kita tengok dia makan najis.
dia makan najis. Katalah najis apa-apa sekalipun, kita tengok dia makan najis. Maka tengok dia makan najis tu pada waktu pagi. Pada waktu pagi tengok kanak-kanak seorang ni dia ada makan najis. Kita pun ada larang dah dia. Sudah kita larang tu dia pergi ke mana tak tahulah, lenyap daripada mata kita. Dia pergi main kat mana-mana, tetapi kat kampung kita ada sungai, atanya ada kolam, atanya ada telaga dan sebagainya. Maka waktu tengah hari tu kanak-kanak tu datang minum air yang tak sampai 2 kolah. Dia celupkan mulut dia, minum terus begitu. Tapi artinya ia datang minum sup. Ambil sudukan sup, hirup gitulah. Artinya dia datang minum, isapkan susu di dada ibu dia atau dada perempuan lain pada ibu dia. Tapi dalam masa pagi tadi sampai tengah hari ni, boleh jadi kanak-kanak itu dah pergi minum kat sungai. Dah main sungai, dah main carak dan sebagainya, dah minum air di sana. Mana ketika dia datang minum pula ni, mana mulut dia dah suci. Begitu. Maka dengan walaupun kita tak tahu, boleh jadilah dalam masa yang kita tak nampak dia tu semenjak pagi tadi, tengok kalau kucing tengok pagi tadi dia makan tikus. Tengok sekali lagi pula dia datang minum air kat depan rumah kita. Maka di antara itu boleh jadi saja. Dia pergi kat sungai kat mana, dia dah minum air di sana. Kaman di sungai itu memang air sampai 2 kolah lah. Di carak itu atau di kolam itu memang air yang sampai 2 kolah. Maknanya dah bersihkan mulut dia, belum pada nak datang minum air kat rumah kita. Tengok masalah dia. Mas'alatun, kita ulang balik. Umpamu kucing. Kalau harimau pun samalah. Kalau kambing pun samalah. Mana-mana pun. Dan ayam atau kanak-kanak. Monyet kok katalah memakan najis. Itu kita tengok pagi tadi dia makan najis. Maka ghaib ia. Jadi kita tengok pagi tadi, lepas tu terlepas pandang kita dengan dia. Kita tengok kucing makan tikus. Tengok begitulah. Kucing ni makan tikus, maka kita pergi buat kerja cara kita lah. Maka ghaib dia, jadi lenyap dia daripada pandangan kita. Kita tak ada tunggu dia dak lah. Bukan katanya selepas tengok dia makan kucing kita tunggu dia pergi ke situ, kita pergi ke situ. Bukan maksudnya gitu. Jadi lepas pada tu jadi terlepas pandang kita dengan dia. Ghaib dia lama mana? Pada sekira-kira pada nazar akal, ni pada kiraan akal kita dapat sampai ia pergi ke tempat air yang 2 kolah. Dalam sebab tu kita katanya kita tengok pagi tadi dia makan tikus. Tengok pula sekali lagi dia datang minum, jumpa sekali lagi pulanya dia datang minum air ke depan rumah kita. Dalam masa 3-4 jam tu, masa tu boleh jadi dia pergi kepada air yang sampai 2 kolah. Sungai ke masalah, atau kat kolah di masjid ke masalah. Kat kolah di masjid ke masalah, ataunya kat kolam ke masalah, atau kat carak ke masalah. Air yang sampai 2 kolah. Pada masa dia lenyap daripada pandang kita antara pukul 8 pagi dengan tengah hari yang dia datang minum depan rumah kita tu, masa tu boleh jadi dia pergi kepada kolah masjid atau dia pergi kat sungai. Dan minum ia, ni boleh jadi. Dan minum ia padanya. Minum ia umpama kucing dan ayam atau kanak-kanak padanya pada air, tempat air yang sampai 2 kolah. Kemudian maka ia minum itu kemudian apabila tengah hari ini kita tengok pula, jumpa pula dengan kucing yang sama itu datang minum air yang kurang daripada 2 kolah depan rumah kita masalah. Maka ia kemudian maka ia minum air pada air mana yang kurang daripada 2 kolah. Mana air dalam beldi depan rumah kita ni lah. Itu kalau minum air atau datang atau benda yang cair yang lain daripada air.
Dia datang minum sup. Datang jilap gulai kita masalah. Artinya datang jilap akan air kita dalam cawan. Gitu. Atau minum susu ibunya, ibu kanak-kanak. Artinya datang minum susu ibu dia. Isap kat dada tu lah. Maka nak tanya dada ibu dia tu kena basuh ke tidak? Artinya, atau lain, atau orang lain. Yang susu perempuan yang lain daripada ibu dia. Sama. Maka, apakah hukumnya? Air yang dalam beldi tadi, atau dada ibu dia, maka ia katanya, maka tiada dihukumkan najis air itu. Kalau air dalam beldi tu. Dan yang cair, kalau dia datang minum sup, minum sup, minum teh tadi, yang lain daripada air, dan susu ibunya, jadi di kat dada tu lah, kat dada ibu dia yang datang minum tu, tidak dihukumkan najis. Boleh semayang tu lah. Kenapa boleh begitu? Kenapa tidak dihukumkan najis? Kerana kita berpegang yakin suci asal dahulu daripada minum ia padanya. Sebab kita berpegang dalam masa 3-4 jam tadi tu, boleh kita berpegang kata belum pada dia nak datang minum air kat baldi depan rumah kita, artinya belum pada dia nak datang minum sup di dalam mangkuk dekat dapur kita, atau belum pada dia nak datang minum jilatkan air dalam air teh dalam cawan kita nya, atau belum kanak-kanak nak isap susu kat dada ibu dia atau perempuan yang lain tu, mulut dia dah suci. Dalam masa 3-4 jam tadi tu boleh jadi dah suci. Dan lagi kerana ihtimal ada suci mulutnya, boleh jadi ihtimal mulut dia dah suci sebab masa 3-4 jam tu dia kena ada minum. Lebih-lebih laginya tengok pagi tadi, petang ni pula datang minum kat rumah kita. Dalam masa tu kucing pun kalau 4-5 jam tu dahaga juga dia pun. Begitu. Kerana dapat pada akal kita, kerana dapat ni kerana boleh jadi pada kiraan akal kita ia minum pada air yang dua kolah itu. Pada akal kita boleh jadi dia pergi ke sungai. Lebih-lebih laginya kanak-kanak yang suka main-main ni, kita tengok pagi tadi tu dia makan najis, sebab dia tak tahu kata benda tu najis. Kemudian kat kampung kita ada sungai. Selalunya budaknya tengah-tengah hari tu main sungai. Maka petangnya datang minum kat air depan kita, depan rumah kita. Artinya datang minum sup apanya semua. Maka itu kita tak hukum kata najis. Sebab boleh jadi budak ni dah main sungai kot. Boleh jadi begitu dalam masa yang terlepas pandang kita daripada dia. Itulah masalahnya. Dan demikian lagi umpamu anjing apabila memasuk kepalanya ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Padahal tiada tanda sampai mulutnya ke dalam air itu. Seperti naknya begitu. Padahal tiada tanda sampai mulutnya ke dalam air itu seperti. Dan tu tak nak. Dan tu tak nak. Sebelah. Umpamu anjing apabila memasukkan kepalanya ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Padahal tiada tanda sampai mulutnya ke dalam air itu. Seperti itu. Seperti tiada bergelombang air itu. Dan basah pada tepinya. Maka ia anjing keluar kepalanya,
mengeluarkan kepalanya daripada bekas air tadi, maka tiada dihukumkan najis air itu. Air itu kita tak hukum kata najis. Jikalau nyata basah pada mulutnya, ni ghayah. Kita tak hukum kata air itu najis jika ini walaupun nyata basah, nampak ada basah kat mulut dia sekalipun. Nyata basah pada mulutnya, walaupun kita nampak ada basah kat bibir mulut dia sekalipun. Walaupun begitu sekalipun, kita tak hukum kata air itu najis. Kenapa? Kerana ada ihtimal, ada boleh jadi basah mulutnya itu daripada jilat lidahnya. Sebab dia jilat lidah dia kat mulut, sebab tu basah. Kerana ada ihtimal basah mulutnya itu daripada jilat lidahnya, daripada air liur dirinya, daripada air liur dia sendiri. Tu air liur, betul kitab tu takut nak baca tak boleh. Daripada jilat lidahnya, daripada air liur, air liur dirinya, air liur dia sendiri. Maka kita istishab hukum suci air dengan asal dahulu. Maka kita sertakan, kita istishab hukum suci. Kita istishab, kita sertakan, kita pakaikan hukum suci air dengan asal dahulunya. Kita ada satu bekas. Bagi nampak. Kita ada satu bekasnya begini. Ni bekas air. Ni bekas air. Kemudian air ada kat tengah ni. Air ada separuh. Ni semacam baldi lah. Atau tepayan lah. Air ada separuh. Air ada separuh masalah. Kemudian kita letak ke depan rumah. Kemudian kita tengok ada anjing masukkan kepala dia dalam mulut ni. Mulut. Apa dia? Baldi. Ni baldi. Kita tengok kucing ada ulurkan kepala dia masuk dalam ni. Kemudian sudah kita tengok dia ulurkan kepala, kita tengok misalnya contohnya baldi ni kat depan rumah kita. Tengok kucing itu apa dia, anjing datang terus datang kepada baldi. Dia ulurkan kepala dia. Ulurkan kepala dia masuk dalam bekas baldi ni. Kemudian kita pucuk banyak. Kita jekah pada dia. Dia pun keluarkan kepala. Kita jekah kepada anjing tadi tu. Dia pun keluarkan kepala dia daripada bekas baldi tadi. Maka kita kena pergi tengok. Air yang dalam baldi saat ni tu najis ke tidak? Itu nak tanya. Maka nak jawab kata najis ke tak najis tu tak boleh jawab lagi. Kita kena pergi tengoklah kat baldi ni. Tengok. Sebab di mulut anjing basah ke tak basah itu tak boleh pedoman. Sebab boleh jadinya dia jilat mulut dia dengan air liur dia. Sebab tu nampak kata basah. Boleh ada begitu. Maka kita kena pergi tengok kat baldi ni. Adakah air kalau disentuh oleh anjing ia akan gelombang. Basah kat pipi. Kat bira-bira dia, kat pipi dia akan basah. Dia akan basah. Maka kalau kita pergi tengoknya, air yang dalam baldi kat tepi itu tak ada kesan gelombang, tidak ada. Jadi maknanya anjing dia ulurkan kepala dia masuk dalam bekas ni tapi mulut dia belum bersentuh dengan air. Sebab tu air tidak berlombang, tidak gelombang. Maka jadi pada maknanya kalau air tak gelombang, maknanya anjing itu dia
mulut dia, lidah dia belum sampai ke air. Maknanya air itu belum bersentuh dengan anjing. Sebab tu kita kira katanya air itu suci. Air itu suci. Maknanya anjing walaupun dia olahkan kepala dia tetapi belum bersentuh dengan air. Sebab kita tengok tidak ada kesan gelombang air itu tidak ada. Tetapi kalau tengoknya kat tepi, kat bira-bira dia ada basah, kat mulut anjing pun ada basah. Tengok kat tepi sebelah dalam pun ada kesan gelombang-gelombang, maka itu memang dah minum anjing dah, lidah anjing dah sampai ke air. Maka air itu jadi mutanajis lah. Itulah maksud dia ni. Sebab kita berpegang dengan asal. Istishabul asli itu, istishab itu maknanya kita sertakannya asal. Mana asal dia hukum dia macam mana, maka sekarang pun ambil hukum gitulah. Asal air itu suci, maka sekarang pun suci. Itu panggil istishab. Tengok. Dia katanya, dan demikian lagi umpama anjing. Tapi taklah mesti anjing. Kucing yang mulut dia najis pun samalah. Kita tengok masalah tadi, tengok kucing tu makan tikus. Tengok makan tikus, sudah dia makan tikus, kita dah tengok dia ni. Tak terlepas pandang. Tengok dia makan tikus, tengok. Tu tengok tikus, kucing tu duk makan tikus. Selepas pada dia makan tikus, kita tengok dia ikut dia. Dia tengok ikut dia, dia datang ke depan rumah kita. Kemudian dia ulurkan kepala masuk dalam baldi. Tetapi apabila kita tengok dia ulur kepala masuk baldi, kita pun jerkah dia. Dia pun lari. Kita jerkah dia, dia pun lari. Terkejut dengan suara kuat kitanya, dia lari. Maka apabila lari itu, kalau maka kena pergi tengok kat tepi-tepi, kat tepi bira-bira baldi itu basah ke tidak. Dan tengok ada air gelombang ke tidak. Kalau nampak tak ada basah, tak ada gelombang, maknanya kucing belum sampai mulut dia ke air. Maka kita serta ambil hukum asal. Apa? Air itu suci, maka sekarang pun suci. Walaupun dah dia Allah, dah dimasukkan kucing kepalanya dalam bekas tu sekalipun. Begitulah. Tengok. Dan demikian lagi umpama anjing, anjing dan seumpamanya. Kucing pun katalah mana-mana sekalipun, apabila memasukkan kepalanya ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Memasuk tu dia masuk kepala untuk nak minum lah. Air yang kurang daripada 2 kolah. Sebab tu kita kata air dalam tepayan, air dalam baldi. Katalah. Padahal tiada tanda sampai mulutnya dalam air itu. Tak ada tandaan. Padahal tidak ada tandaan yang menunjuk kata ada sampai mulut anjing ke air. Mana dia tandaan yang tak ada tu? Seperti tiada bergelombang. Tak ada tandaan. Kalau lidah dia akan dah sampai ke air, maka memang kena ada gelombang. Dia kena ada nampak gelombang air itu. Artinya dan basah pada tepinya, kat bira-bira dia ada basah. Kalau kita tengok tak ada gelombang pun, tak ada basah pun, maka ia keluarkan kepalanya. Sebab kita jerkah dia, maka dia kejut dengan suara kita, dia keluarkan kepala dia. Tapi setelah dia keluar daripada kepala dia, daripada baldi, kita pergi tengok. Gelombang tidak ada. Basah kat bira-bira itu tidak ada. Maka tiada dihukum najis air itu. Air dalam baldi itu kita tak hukum kata najis. Kenapa? Kerana maka kita maka tiada dihukum najis air itu. Tidak hukum najis tu ghayah dia. Jikalau nyata basah mulutnya, walaupun kita tengok nampak ada basah kat mulut kucing, kat mulut anjing itu sekalipun, kita tak hukum kata najis. Sebab basah tu boleh jadi dia jilat mulut dia, bukan dengan sebab sentuh air dalam baldi kita. Sebab ada boleh jadi kita naknya yang yakin. Kerana ihtimal basah mulutnya itu, basah-basah
daripada jilat lidahnya, lidah anjing, daripada air liur dirinya. Sebab dia liur dia sendiri, dia jilat dengan lidah kat mulut dia. Lalu tu basah, bukan basah air. Begitu. Jadi mana kita tak putusan dengan sebab ada ihtimal. Ada boleh jadi, tak boleh nak buat putusan. Sebab kaedahnya kalau ada ihtimal, kita tak boleh benda ada boleh jadi tu buat keputusan, tak boleh. Boleh jadi tengok mulut anjing tu ada basah tu. Boleh jadi ke tidak, dia minum, boleh jadi. Boleh jadi basah dengan liur. Dengan sebab ada ihtimal tu, kita tak berpegang dengan benda yang ada ihtimal. Lagi pulanya dalam kaedahnya, ad-dalil idza tatarraqa alaihi al-ihtimal saqata minhu al-istidlal. Dalil apabila ada ihtimal, kita tak berdalil dengan dalil itu. Maka kita istishab hukum suci air itu dengan asal dahulunya. Dulu pada datang anjing tu. Dulu yang ni sebelum pada datang anjing itu, belum pada masuk anjing itu ke dalam beldi. Jadi kita ishab tu kita sertakan, mana kita ambil hukum asal. Maka kita istishab hukum suci. Jadi kita gunakan hukum suci dengan asal. Sertakan dengan asal. Jadi asal macam mana sekarang pun begitulah. Itu mana istishab. Asal belum pada nak datang kucing, nak datang anjing tadi tu, belum pada anjing nak masuk kepala, air itu macam mana? Suci. Maka sekarang pun suci gitu juga. Sebab tu ni panggil hukum istishab. Sebab tu ya hukum istishab ni boleh pakai ni. Contohnya ya ikut hukum yang dulu. Dulu macam mana, sekarang pun begitu. Sebab tu seorang suami dia pergi kerja, dia biarkan isteri kat rumah. Dia pergi kerja atau pergi kat mana-mana tu 4-15 tahun tak balik. Tinggal isteri kat rumah. Kemudian dia pergi 15 tahun baru dia balik. Maka nak tanya halal ke tidak yang isteri dia tu dia nak jimuk isteri dia? Jawabnya halal. Sebab dulu jadi isteri dia tak bercerai, sekarang pun isteri dia. Walaupun boleh jadi isteri dia dah fasah nikah dengan dia, dah kahwin dengan orang lain. Tapi pada kiraan akal, pada hukum istishab dianya, yang perempuan tu masih jadi isteri dia. Yang ni katanya dua suami. Seorang perempuan dua suami. Boleh jadi. Sebab suami yang pertama pakai hukum istishabul asal. Kita katanya seorang itu dia pergi kerja ke masalah. Macam orang Bangladesh dia datang kat Malaysia tu, isteri ada kat rumah dia. Dia datang bekerja kat Malaysia tu 15 tahun baru nak balik. Tinggal isteri dia kat rumah. Kemudian dia tak bercerai, dia tak tolak pun isteri dia. Tapi dalam masa 15 tahun, boleh jadi isteri dia fasah sebab dia tak hantar nafkah. Boleh jadi isteri dia datang pada pejabat itu apa dia? Minta fasah, dan Tok Qadi pun dah fasahkan nikah dia, dan boleh jadi perempuan tu dah kahwin dengan suami yang lain. Kemudian kita katanya wakilnya begitu. Dia dah 10 tahun. Dia 15 tahun dia tak balik ke rumah dia. Tinggalkan isteri kat rumah. Tetapi dia tak tolak, dia tak bercerai. Tetapi isteri dia kat rumah tu, apabila 2-3 tahun dia tak hantarkan nafkah, isteri minta fasah. Maka Qadi pun fasahkan nikah dia. Maka perempuan tu apabila habis iddah dengan itu, dia pun kahwin dengan lelaki yang lain. Maka apabila yang pertama tadi balik, dia ingat kata perempuan tu masih jadi isteri dia lagi lah, sebab dia belum cerai, belum talak. Sebab dulu dia tanya, dulu aku berpisah, aku datang ke Malaysia, dia masih jadi isteri aku. Sekarang pun dia istishab. Mana? Sekarang pun dia masih jadi isteri. Tapi dia tak tahu katanya, apa dia? Isteri dah minta fasah, dah kahwin dengan suami yang lain. Maka di situlah jadi dua suami.
Itu serah pada qadi nak buat keputusan. Tapi maknanya sebelah balik yang lelaki ni maknanya tak berdosa, tak jadi berzina sebab dia berjimukkan perempuan. Tapi perempuan tu dia tahulah sebalik perempuan tu jadi berzina lah kalau dia suka rela tu. Nampak? Tapi apabila nyatanya maknanya lelaki yang pertama tu dah haram dengan perempuan itu sebab dah difasah. Tapi di sisi dia nya maknanya apa dia? Di sisi dia ingat kata perempuan tu masih jadi isteri dia. Mana tak berdosa tu kalau dia datang jima. Anak tu tak jadi anak zina. Dia syubhat. Begitu. Tapi apabila nyata perkara tu sebelah balik perempuan tu kalau dia sengaja nak terima lelaki yang pertama tadi tu jadi berzina lah. Tapi belah balik dia tak jadi berzina. Begitu. Tetapi apabila itu maknanya lelaki yang tinggal tu 15 tahun tu dah bukan suami lah. Tapi nak kita katanya itulah hukum istishabul asli. Kita nak katanya dua suami tapi bukan betul. Padahalnya satu suami aja. Yang baru ni lah suami, yang dulu dah bukan sebab dah fasah kan. Itu panggil istishabul asli. Bermula air 2 kolah. Ni nak kita air 2 kolah banyak mana? Berapa banyak? Nak sampai 2 kolah. Bermula air yang 2 kolah. Iaitu 500 ritil Baghdad. Jadi ada dua panggilan. Ritil Iraq pun panggil, ritil Baghdad pun panggil. Itu jangan pelik sebab setengah kitab dia kata ritil Baghdad, setengah kitab dia kata ritil Iraq. Itu benda sama. Jadi maknanya 2 kolah tu 500. Maknanya 1 kolah 205 lah. 205 ritil 1 kolah. 250 ritil adalah 1 kolah. 500 ritil adalah 2 kolah. Jadi sama banyak. Tapi ritil ni timbangan. Berapa tadi? 200. Tak ada. 1 ritil berapa? Bukan. Mana kata ni? 200 apa? 382 gram. 382 setengah. 382 setengah. Kira dengan gram. Kira dengan gram. Itu 1 ritil. 1 ritil 382.5. Itu 1 ritil. Itu 1 ritil. Maknanya tak sampai setengah kilo. Tak sampai setengah kilo. Itu 1 ritil. Ini sekira dengan secara timbangan. Dengan secara timbangan, cuba kira nak berapa ritil nak boleh sekilo. Kena 3 lebih. 3 ritil lebih. Tak sampai 4. 3 ritil lebih tu baru 1 kilo. Sebab 1 kilo tu 1000 gram. Jadi 1 ritil bersamaan dengan 382.5 gram. Itu 1 ritil. Tu kalau kita timbang tu begitu. Air 2 kolah. Ini dengan secara timbangan. Tak kira dengan secara sukatan. Tapi ada kedua lah. Dengan secara sukatan pun kita ada kira. Dengan secara timbangan pun kita ada kira. Begitulah.
ikut yang dia kata dulu, kemudian kita kembali kepada alat sukatan sekarang lah. Jadi ingat katanya satu retail tu bersamaan dengan 382.5 gram. Ingat begitu. Lepas tu tengoklah. 250 retail satu kolah. 500 retail tu dah 2 kolah. Cuba timbang tengoklah. Tapi dia katanya bermula air 2 kolah itu 500 retail Baghdad takrib tu mana berlebih kurang. Takrib mana dengan secara lebih kurang. Dengan secara lebih kurang tu macam mana? Maknanya nak cukup-cukup 2 kolah kena 500 kan? Nak cukup-cukup 2 kolah tu kena 500 retail. Kemudian air kalau 499, kalau 499 retail tak sampai 2 kolah kan? Kalau 499 tak sampai 2 kolah. Nak tanya boleh ambil wuduk ke tidak? Apa dia? Kalau masuk najis, kalau masuk air mustakmal jadi mustakmal ke tidak? Jawabnya tak kenapa lagi. Sebab kurang sedikit tu tak apa. Sebab tu kata takrib tu mana lebih kurang. Jadi kalau kurang sedikit tu tak mengapa lah. Begitulah. Dia atas jalan lebih kurang. Macam kita nak qasar semaya tu kena 2 marhalah. Maka 2 marhalah tu atas jalan lebih kurang. Kalau ada 1 meter lagi nak sampai, boleh lah. Bukan kena cukup-cukup. Begitu. Maka tiada menajiskan dia dengan hubung najis. Maka tiada, tengok, air apabila sampai 2 kolah, katanya maka tiada menajiskan dia. Maka tiada menajiskan dia, maknanya tidak jadi najis. Tak jadi mutanajis. Maka tiada menajiskan dia kan air yang 2 kolah dengan hubung, ini dengan bersentuh, dengan masuk, dengan berhubung najis. Kalau masuk najis, kalau bersentuh dengan najis, maka tak jadi mutanajis. Janji jangan jadi berubah. Air dah sampai 2 kolah, masuk tak cicak sebiji masalah, tak berubah lagi. Maka air itu tak mutanajis. Kerana khabar hadis Nabi, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabatha. Lam yahmilil khabatha. Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Apabila sampai air 2 kolah tiada menanggung akan khabas, yakni najis. Khabas jadi najis. Mana tidak menanggung akan najis, mana tak jadi mutanajis. Masuk najis sekalipun tak akan jadi mutanajis. Tak sama, tak macam air yang sedikit. Semata-mata masuk najis walaupun tak berubah, dah jadi mutanajis. Begitu. Riwayat Hibban. Hadis ini diriwayat oleh Ibn Hibban. Dan lainnya, lain daripada riwayat daripada Ibn Hibban. Dan pada riwayat yang lain pula, lain pada riwayat Ibn Hibban, fa innahu la yanjusu, tak jadi najis. Maknanya tak jadi mutanajis. Maka bahwasanya tiada menajiskan, itu fa innahu la yanjusu. Tak. Fa innahu la yunajjisu. Fa innahu la yunajjasu. Baca dia. Dan iaitu dikandak dengan katanya lam yahmil al-khabatha, artinya menolakkan dia. Dan iaitu ni pada riwayat yang lain, fa innahu la yunajjasu ni dikandak dengan katanya, kata Nabi lam yahmil khabatha pada riwayat yang pertama. Artinya lam yahmil khabas tu maknanya
menolakkan dia. Menolak tu dengan maknanya masuk najis sekalipun tak apa dia? Tak jadi mutanajis. Itu mana tak terima jadi najis. Begitu. Maka kita akhir di situ dulu. Masalah dua qalah belum selesai lagi. Dan lagi riwayat yang lain, idza balagal ma'u qullataini min kilali hajarah. Allahumma alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.